يا معلم رب حكمة علمني يا معلم رب حكمة علمني ربي أدخل مدخل شرك وأخرج من رجل السنة اجعل من لدنك سنة صراط قدم إليك بين ذلك كله. أسمع boleh? Asma sunnah boleh? Bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahman الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفور لكل ملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرهم. Kalau tuan-tuan beramal dengan amalan-amalan yang lain, kadang-kadangnya tuan-tuan ambil daripada benda-benda hal keadaan zikir daripada orang sekian. Kadang-kadang ada kalanya ada golongan yang mempertikaikan zikir. Tapi kalau tuan-tuan baca surah Muluk ni barang yang dah sahih daripada hadis. Maknanya surah Muluk ni satu barang di antara surah yang Rasulullah katakan di saat pada ketika manusia huru-hara, orang tu boleh jadi aman kalau baca surah ni hari-hari. Apabila dalam keadaan dia mati, maka cahaya surah Muluk ni akan berada dalam kain kafan dia. Lalu keluarlah cahaya itu, lalu mengatakan, dia bertanya siapakah dia, lalu dia mengatakan di antara aku adalah cahaya bagi surah Muluk. Lalu dalam keadaan dimenerangkan satu persatu dan menjadi peguam bela bagi manusia di dalam kubur. Kemudian lepas daripada itu, pesanan yang terakhir yang dibagi oleh cahaya surah Muluk, duduk dan rehatlah kamu di dalam kubur ini, apabila tiba pada hari kiamat aku akan datang menemani kamu sampai kamu kepada syurga. Syafaat bagi surah Muluk. Sebab itu ulama meletakkan, kalau andainya Allah hendakkan manusia itu keamanan pada yaumil mahsyar, nescaya Allah Ta'ala ada bukakan hati dia di atas dunia ini untuk baca surah daripada Al-Quran. Maka dengan sebab itu lazimkan surah Muluk ini, kerana hadis yang cukup sahih menceritakan tentang kelebihan surah Muluk ini, yakni menjadi orang yang akan aman di dalam kubur, yang aman pada yaumil mahsyar, orang yang beramal pada dengan surah Muluk. Baca, cuba baca tiap-tiap hari, tiap tak dapat pagi petang tak dapat, janji dalam tempoh 24 jam tu ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu jika kalau engkau jadi memegangkan satu pekerjaan raja atau hampir kepadanya, kalau kau jadi di antara orang kanan raja, ataupun kau jadi orang pembesar di kalangan raja, ataupun kau jadi orang yang kuat, orang kuat di kalangan sultan, maka datang seorang menuntut ia, akan seorang itu akan dikau dengan sebab ada utang setengah picit ia atas engkau di hadapan raja. Saat pada ketika kau jadi orang kuat raja, tiba-tiba ada orang datang minta utang pada engkau pada ketika itu.
Polan bin Polan kau ada hutang sekian-sekian, bahawa dia minta hutang itu pula diberlakukan di hadapan raja. Dan jikalau ada qadar yang sedikit sekalipun, maka sangatlah malu dan aib engkau kepada raja itu tadi. Walaupun hutang itu 2-3 ringgit, tapi oleh kerana diminta dia di hadapan raja, maka hal kadar perbuatan itu mengaibkan bagi diri kita dan mengaibkan diri kita dan memalukan bagi diri kita. Betapa di antara engkau pada hari kiamat di hadirat Allah Ta'ala 100,000 hamba hal keadaan atau lebih, hal keadaan menuntut mereka akan dikau daripada banyak utang yang telah engkau yang beberapa banyak utang engkau kepada mereka itu yang bersalahan-salahan setengahnya. Hari ini dalam keadaan kalau cerita depan raja pun manusia dah cukup malu. Apatah lagi kalau di hadirat Allah orang yang mati meninggalkan hutang. Kalau apatah lagi orang yang di hadirat Allah yang Allah mati dalam besok tiba di hadirat Allah himpunan daripada manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat dia datang pada ketika kita menuntut hutang. Antara hutang dengan manusia dengan hutang dengan Allah dia jauh beza tuan-tuan. Hutang manusia ni dia kena settle macam tu. Hutang dengan Allah ni boleh minta maaf, boleh minta ampun. Dia tak ada hal keadaan dengan syarat bersungguh-sungguh. Tetapi ada kala ni di antara ada kalanya Tuhan minta kalau hutang Allah minta di antara kalau hutang barang dia dengan barang, kalau hutang benda dia dengan benda. Dia tak boleh dalam keadaan boleh minta settle begitu. Kalau contoh dalam keadaan orang yang hutang semayang dia tak boleh main tutup begitu je. 10 tahun, 20 tahun dalam keadaan dia tak semayang, bila dia dah tua, bila dia dah pencen bagi kaki tangan kerajaan, dia pun berlakon pergi melakukan umrah. Bila balik daripada umrah, dia rasa tak ada bala dekat dia yang menerima diterima dekat Mekah. Orang Melayu ni kalau dia pergi Mekah, pergi balik, dia rasa dalam keadaan baik, dia rasa dia tu baik di sisi Allah. Kalau tak ada kata orang pergi ke Mekah, kalau tiba-tiba ada musibah, maka dia menganggap orang tu buruk pada ketika itu. Ini nisbah manusia. Orang kalau tanya mana yang terlebih baik, kalau dia pergi Mekah, dia pergi biasa-biasa. Ada orang pergi ke Mekah, dia tengok benda-benda pelik, dia nampak benda-benda, dia nampak di antara benda-benda gaib atau apa sebagainya. Ada seorang lagi pula yang dalam keadaan dia pergi Mekah, tiba-tiba dia kena sakit, kemudian dalam keadaan ditimpa dengan berbagai-bagai bala. Lalu orang tanya, di antara manakah yang terlebih baik? Maka jawapan dia yang terima bala, yang kena bala itu adalah terlebih baik. Kerana orang yang terlebih bala itu akan menghampirkan diri kepada Allah, dia akan banyak istighfar, dia akan banyak melaung, dia akan banyak menangis. Adapun orang yang nampak cerita yang pelik di Mekah itu tadi, siapa dia? Orang itu silap-silap lagi 10 tahun lagi akan datang cerita haji pun, cerita dia jumpa benda gaib tu dia akan cerita kepada orang dengan penuh bangga pada ketika itu. Maknanya sifat tu tak hilang. Aku dulu pergi Mekah tahun 2010, Allah Ta'ala tunjukkan aku. Dia pun mula ceritakan dengan kelebihan yang dia dapat di Mekah, merosakkan bagi amal haji dan umrah dia, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kalau Allah kalau andainya di antara Allah Ta'ala tu berkendakkan manusia itu dengan kebaikan, maka didatangkan akan kifarah, didatangkan akan denda, ditutupnya akan segala dosa itu dengan bala dan bencana. Andainya datang bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak ada yang menunjukkan sesuatu bala itu sebagai tanda murka yang datang daripada Allah kepada setiap orang yang mulia, orang yang beramal kepada Allah. Sama ada bala itu yang pertama, hal keadaan nak menghapuskan dosa dia yang terdahulu, kerana Allah tidak mahu selepas daripada kematian si mayat ini akan dihantarkan ke dalam neraka, maka Allah cuci dia dulu di atas dunia dengan penyakit dan musibah. Adapun di antara musibah yang kedua Allah bagikan itu ialah sebagai tanda kasih dan sayang daripada Allah. Allah kalau sayangkan kepada seseorang, didatangkan akan bala. Bila didatangkan akan bala pada ketika itu berserta dengan hidayat, hasil daripada bala itu membuatkan bagi orang yang alim maksiat kembali taat kepada Allah, bagi orang yang lalai kembali balik rajak kepada Allah, bagi orang yang bagi orang yang lekakan kepada dunia kembali balik ingat kepada Allah. Ini sebagai seluruh penyakit itu tidak ada tanda murka mutlak daripada Allah. Bahkan setiap penyakit dan seluruh musibah dan bala dia merupakan kunjungan kasih daripada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu terima segala penyakit itu dengan penuh reda. Jangan mengongot, jangan cerita ke orang, jangan mengadu ke orang, jangan. Pahala itu akan terbuang pada ketika itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bala dah tetap kau kena. Yang nak kena sabar dan juga reda dengan ketetapan Allah. Bala engkau dah kena, kemudian dalam keadaan kau tak sabar, kau tambah lagi dosa. Kemudian kau ceritakan ke orang, kau seolah-olah bagaikan putus asa dan meraih simpati daripada orang. Allah yang hal keadaan kau supaya menjadi baik, tapi dalam keadaan jiwa kau sebenarnya tak nak jadi baik. Daripada penyakit engkau mencarikan satu alasan untuk lebih terus lagi dalam keadaan meninggal dan arahan daripada Allah. Itu tanda penyakit datang, musibah datang. Tak ada. Kecuali tak ada yang bentuk marah melainkan kasih daripada Allah.
Tuhan ni, Allah ni tuan-tuan, kalau diterima ni di antara amalan kita, betul kita hati itu bersih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan diri aku kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku letakkan pengabdian aku kepada Engkau. Cakap tu bukan pada lafaz, tetapi dalam keadaan dia bercakap itu dengan keadaan penuh keikhlasan. Sememangnya dia dah tua, dia rasa dia nak wakafkan diri dia untuk Allah dan Rasul. Kalau andainya keikhlasan itu sampai, dia tak akan jadi aman. Nescaya dia akan datangkan dengan berbagai-bagai bala dan ujian sebelum daripada dia mati, supaya Allah nak tengok di mana kata bicara hati dia bila Allah kunjungkan dengan musibah. Allah datangkan penyakit, apa bicara kata hati dia? Penyakit dah tetap dapat, tapi Allah hendakkan apa, Allah hendakkan di antara apa bicara hati dia. Seperti mana Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala qaddasallahu rahahu syarrahu, ketika dalam keadaan dikesakitan lalu dikunjung oleh wali-wali yang lain. Lalu wali-wali yang mengatakan, ya Syekh Junaid, berdoalah kepada Allah, sesungguhnya doa engkau adalah mustajab. Seperti mana jawapan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa jawapan golongan ini? Kata, sesungguhnya penyakit itu datang daripada Allah, dan sesungguhnya di antara hal kerana Allah sedang mengertikan keadaan aku sakit. Sesungguhnya penawar juga ada di tangan Allah. Maka apa yang Allah hendak daripada manusia yang sakit itu, apabila aku datangkan daripada musibah untuk memperbaiki bagi batin manusia supaya redha dengan ketentuanku. Apa jawapan dan hamparan nanti manusia? Adakah dia sabar menerima ujian? Adakah dia redha terima qada daripada Allah? Adakah dalam keadaan dia boleh Allah masyarakat? Adakah dalam keadaan dia ni dalam keadaan terima apa saja ketentuan daripada Allah? Falakal hamdu ala ma qadait, bagi engkau segala pujian ya Allah apa yang kau qadakan ke atas kami. Allah bagikan yang baik pun dengan pujian, Allah bagi yang buruk tu pujian. Bagi orang yang hati belum terkunci, dia dalam keadaan terkunci hubungan dia dengan Allah, maka hal keadaan nikmat tak datang, tak banyak mendatangkan kesan. Apabila di antara nikmat Allah datang, itu merupakan tanda kunjungan kasih pada peringkat pertama, supaya apabila manusia menerima akan nikmat yang datang daripada Allah, semoga hatinya akan melejakkan rasa syukur dia kepada Tuhan. Tetapi oleh kerana manusia ini hal keadaan apabila dibagikan akan nikmat, lalu dia terlupa kepada zat yang bernama Al-Mu'ti, yang menganugerahkan anugerah rezeki, memberikan rezeki kepada dia. Zat yang bernama Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki kepada dia. Zat yang bernama Al-Fattah, yang membukakan jalan rezeki kepada dia. Lalu dalam keadaan dia lalai, lalu dalam keadaan dia cuai. Maka oleh kerana sayang Allah itu masih lagi berterusan kepada makhluk ini, dia nak tarik juga kita supaya mengingati dia. Dah didatangkan dengan nikmat, makin lama makin hanyut. Allah datangkan sengat sikit dalam bentuk penyakit dan musibah. Semoga hati itu rojok balik kembali kepada Allah. Pagi Jumaat tuan-tuan baca di antara surah Sejadah, wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Lalu kami sengat dan rasakan mereka sedikit daripada azab dunia, hal keadaan selain daripada azab akhirat. Tujuan matlamat Allah sakitkan, tujuan matlamat Allah bagi nikmat, tujuan matlamat Allah datangkan musibah, la'allahum yarji'un. Semoga hati itu kembali rojok balik kepada Allah Ta'ala. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, kalau dah dikasihkan bini yang cantik, anak yang montel, rezeki yang banyak, dah dikasihkan kereta yang lebar, dikasihkan rumah yang besar, kemudian hati tak naik juga dengan keadaan cahaya syukur kepada Allah Ta'ala, masih lagi lalai daripada hubungan dengan Allah, sembahyang melepaskan batuk di tangga sedangkan hati tidak ada berpaut dan bergantung kepada Allah. Allah datangkan cara kedua dengan musibah. Bila sakit pada ketika itu, dia dah lama tak merayu Tuhan. Orang ada duit ni tak kisahlah saya pun ataupun tuan-tuan, bila ada duit ni sejak tak susah ni jarang merayu dekat Tuhan. Tapi cuba Allah datangkan satu musibah pada ketika itu. Katakanlah anak dia dalam keadaan sakit ataupun kritikal, lalu bapa dapat di antara telefon kata anak dia sakit, hati dia pun berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah anakku, ya Allah, ya Allah, ya Allah anakku. Dah berapa tahun kau tak rayu Tuhan? Dah berapa tahun dia tak merayu Tuhan? Dia jenis sembahyang sembrono, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Maknanya rayuan, pautan serta di antara kekuatan hati manusia dalam bergantung kepada Allah tak ada kekuatan. Tiba-tiba satu masa ketikanya anak dia sakit, ya Allah anakku, ya Allah, ya Allah anakku, ya Allah. Kita rasa dalam keadaan wajah kau yang merayu kepada Allah, suara yang merayu kepada Allah, so serta dengan kedaikan hati kau yang berpaut kepada pertolongan Allah. Dah berapa puluh tahun tak berlaku dalam setiap ibadat tuan-tuan.
Agak-agak lah. Takkan nak tunggu kena sengat azab aja baru nak angkat. Bila tengok anak kena COVID-19, duduk tak boleh datang, tengok daripada jauh, ya Allah anak aku, ya Allah, ya Allah anak aku, ya Allah, ya Allah anak aku, ya Allah. Allah bukan pandang pada COVID-19 lah. Allah bukan pandang kepada anak siapa, tapi Allah nak pada ketika itu diketuknya satu bahagian, dia nak jongkitnya satu bahagian. Kan saya kata hubungan dengan Tuhan ni dia macam jongkang-jongkit. Dia tekan satu bab, dia tunggu bab yang ini pula meloncat. Dia balakan bagi seorang anak itu dengan penyakit, dia minta hati bapa akan meloncat dengan rayuan kepada Allah Ta'ala. Tapi bapa tak merayu, nak buat macam mana? Dia tak kena, dia nak kena akur. Sifat seorang hamba ni dia memerlukan. Sifat seorang hamba ni dia menyerahkan. Sifat seorang hamba ni dia berpaut kepada Allah. Sifat seorang hamba ni dia perlukan kepada Allah. Sifat itu mesti sentiasa ada dalam doa, sentiasa dalam wirid, dan sentiasa ada dalam amalan. Kalau contoh yang paling terang, contoh yang paling terang, bila dia baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Berapa ramai orang baca doa ini? Pada hakikat doa ini adalah doa yang terbesar. Doa ini adalah doa yang termaktub dalam Al-Quran. Doa ini adalah doa yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah. Minta di atas kurniaan hidup di atas dunia dengan kebaikan, akhirat dengan kebaikan. Cuba dibayangkan pada satu ketikanya dalam keadaan dia duduk dalam syurga, tiba-tiba tabligh A'raf itu dituarkan. Dia melihat bagaimana anak dia melawang menjerit dalam neraka pada ketika itu. Bagaimana seorang suami duduk dalam syurga, tiba-tiba tengok suami isterinya berenang dalam neraka. Bagaimana di antara seorang isteri dan seorang anak melihat ayah ataupun suaminya berenang dalam neraka. Bagaimana keadaan dia duduk dalam keadaan syurga, dia melihat adik-beradik dan mak bapa dia terjun dalam neraka. Maka dengan sebab itu, bila tak ada kata pengalaman orang ahli tarekat ini, sesuatu doa yang kau nak baca, kau faham dulu dan kau hadirkan apa sepatutnya doa ini diajukan perasaan kepada Allah. Bila kau kenalkan, bila kau rasa kau lepas pada syurga, bagaimana anak kau, bagaimana isteri kau, bagaimana adik-beradik kau, bagaimana mak bapak kau, bagaimana kaum kerabat kau. Lalu pada ketika waqina azabannar, engkau berpaut kepada Tuhan seluruh hal keadaan makhluk yang kau kasih di kalangan kerabat ini tadi. Semoga semuanya dalam keadaan dibebaskan dan diberdekakan daripada azab api neraka. Bila kata waqina azabannar, jauhkanlah kami dari azab api neraka, setelah memandang bayangan kedahsyatan neraka, setelah membayang anak isteri kaum kerabat mak bapak dengan kedahsyatan neraka, lalu waqina azabannar, loncatkan dalam hati kau sifat berajak, harapkan kepada Allah, semoga seluruh ahli kaum kerabat kau dimasukkan ke dalam syurga. Tuhan tak tunggu doa. Doa kau nak lawan doa Arab, tak lawan Arab dia. Setiap doa tu tuan-tuan, bukan aliran semata-mata permintaan kita dengan Tuhan. Nak bagi tahu dulu, doa itu satu ibadat yang Tuhan kurniakan kepada kita. Bila tak ada kata orang angkat tangan, dia tak berdoa, cuma sekadar dia mengamin dan menunjukkan minat dia minta kepada Allah, dikira sebagai satu ibadat. Jangan dibuat di antara benda itu sekadar sebagai adat, tak lain. Tuan-tuan tengok tak orang Kristian makan anak beranak dalam filem? Dia cakap dengan anak dia, cucu yang umur 20 tahun tu baca doa. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya dia kata kau bagikan akan rezeki. Dengan rezeki ini kami lapangkanlah seluruh permasalahan kami adik-beradik, seluruh ahli keluarga kami, dan lapangkanlah tolak jauh kami. Ini cerita Kristian ni, bukan Islam ni. Hal keadaan begini. Tiba-tiba anak beranak menyambut amin. Habis. Kadang doa. Doa Tuhan tunggu yang pertama di antara sifat doa itu mentawadukkan diri, nak menzahirkan bagi hak ubudiyah. Yang kau ni hamba, kau takkan boleh hidup tanpa Tuhan. Yang kau ni hamba, kau takkan boleh buat apa-apa sesuatu tanpa pertolongan daripada Allah. Sifat ini mesti ada sentiasa dalam hati manusia. Bagaimana kalau sifat ini ada, setiap amalan yang sedikit dalam keadaan dilaksanakan, dia akan meloncat jauh naik kepada hadrat Allah. Tapi tak ada. Imam baca Rabbana atina fid dunya, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, jauhkan kami dan sekalian makmum, jauhkan kami anak beranak kami, jauhkan kami mak bapak kami, adik-beradik kami daripada azab api neraka. Kecil ke doa ni?
Agak-agak kecil ke doa ni? Besar. Tapi kenapa orang yang mengamin pun kadang-kadang jadi payah? Dia bunyi amin, amin. Nah macam kuda kena bunyi dia duduk belakang. Amin, amin, amin. Duduk gitu je. Nah pula kalau majlis kenduri, lagi korang hajar makmum. Makmum kau hajar. Yang tangan letak atas lutut, yang tangan bergantung, yang tangan duduk mengantuk. Yang imam minta, yang orang tukar baca doa bukan minta kecil-kecil, besar-besar tu. Memang besar-besar. Kita dah tua malas nak ibadat, imam tolong doakan. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah tua, aku dah lesu, tulang dah renggang, kulit dah kedut, muka dah habis, gerebak gedebuk, gigi dah tanggal, payah dalam keadaan berat aku buat ibadat. Inna ala zikrika. Engkau tolonglah aku ya Allah, bagaimana cara nak beribadat kepada Engkau. Wa syukrika, aku banyak dapat nikmat, jarang aku cakap alhamdulillah. Aku dapat nikmat, jarang aku buat kenduri. Aku sabit rumah orang kenduri ada. Aku menyabit makan aja. Tapi aku buat kenduri jarang. Jarang aku buat kenduri. Jarang aku hari-hari Jumaat aku bungkus-bungkus nasi, beli nasi lemak pagi-pagi, hantar rumah fakir miskin, hantar rumah ibu tunggal yang dah tua, hantar ke rumah anak-anak yatim. Pagi-pagi sarapan pagi Jumaat, buang 10-20 ringgit, sedekahkan kepada anak yatim, sedekahkan pada fakir miskin. Bang, jangan kata kau sembahyang je, kau tak buat kerja itu kau lepas. Tak. Cuba baca, tuan-tuan baca dalam surah juzuk yang ke-29 kisah. Bagaimana seorang ayah bertanya kepada anaknya yang berada dalam neraka. Wahai anakku, apakah yang membuatkan kau tercempak di dalam neraka sakar? Lalu kata anak ni tadi, sesungguhnya lepas kematian ayah kami tidak melakukan sembahyang. Kami banyak meninggalkan sembahyang. Satu bab. Bab yang kedua yang paling menakutkan, apakah yang membuatkan kau dimasukkan ke dalam neraka sakar? Kerana sepanjang daripada hidup kami tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Faham Haji Bakhil? Kena bagi makan orang kalau nak selamat dunia akhirat. Itu tuntutan daripada Al-Quran. Kalau aku cakap hadis sekarang, kau pandai dah. Hadis ni dhaif lah, hadis ni maudhu' lah, hadis ni marfu' lah, hadis ni gharib lah, hadis macam-macam hadis. Dulu apa suruh sekolah agama kau main gitar kat benteng. Bila dah tua-tua ni cakap hadis, kau nak bahas pula martabat hadis. Pendeng kepala dah lebat. Biar buat kerja masing-masing. Kena jurusan masing-masing. Faham? Faham cakap tu? Kalau bini nak beranak, panggil bidan. Faham? Jangan panggil bomba. Jangan panggil JPJ. Jangan panggil. Kalau bini nak beranak, anak. Nah. Kalau tak, dia kata lembu kau beranak tak lepas, panggil Jabatan Haiwan. Kau jangan panggil sembarang-sembarang, panggil bomba. Lembu kau tak lepas beranak, kau panggil lepas lagi. Kau panggil rela. Mampus lembu tu digentap dia rela. Buat kerja biar kena pada tempat. Kau kerja kau apa? Kerja kau tu, jurusan kau apa tu? Kau cerita jurusan kau. Jangan sampuk cerita agama kalau tak ada alat bagi kau nak membahaskan bab agama. Dia jadi begitu. Nak kiamat tu jadi hampir bila amanah tu serah tak kena pada ahli. Tak kena pada ahli. Ahli itu tak kena. Bila takdir kata hal keadaan nak faham. Bila takdir musibah dalam bentuk macam tu, hal keadaan tiba dalam keadaan bentuk macam itu, dia merupakan kunjungan kasih daripada Allah. Kalau saya bagi contoh tadi, lalu dalam keadaan depan raja orang minta hutang. Agak-agak di akhirat kalau Tuhan tuntut hutang, kita ada hutang tak? Ada. Kita ada perjanjian? Ada tak? Alastu bi rabbikum, adakah kamu akur aku ini Tuhan kamu? Bala syahidna, bahkan kami bersaksi. Adakah dalam tempoh umur 15 tahun sampai penghujung daripada hayat kita, kita meletakkan dalam menegakkan tauhid rububiyah kepada tauhid rububiyah yang nak meletakkan bahawa seluruh gerak, diam dan seluruh turun dan naik nafas ini tidak berlaku di atas kehendak kita, melainkan di bawah tadbir Allah Ta'ala, di bawah tajalli afal Ta'ala, duduk dalam tauhid rububiyah. Yang ini jawapan bagi perkataan qalu bala syahidna di atas soalan alastu bi rabbikum, nak meletakkan Tuhan itu sebagai Rabb pentadbir kamu, bukan sekadar ketuhanan, pentadbir. Ada orang sembahyang kuat tapi dia bertuhankan kerajaan yang bagi makan. Kalau tak kerja kerajaan mati kau, susah kau nak. Yang ini satu tauhid masalah. Ada orang pula dia sembahyang kambing kuat, lepak lepuk dia sembahyang, lepak lepuk dia sembahyang.
Tapi bila lepas lepuk dalam keadaan dia semayang, keadaan bila dia tak ada duit, dia akan usaha duit tu ke arah jalan yang tak ada tadi oleh Allah. Pergi jual bomoh, menurun nombor, buat nombor, gedebak-gedebuk. Ini termasuk orang yang batal, yang melakukan syirik rububiyah, tidak meyakini tentang ketuhanan Allah dalam memberi rezeki pada setiap makhluk. Tauhid rububiyah. Faham ni? Yang kata arastu bi rabbikum, tauhid. Anak nak kerja, bini nak kerja, kerja pula kerja kilang. Kemudian kerja kilang pula laki suruh pakai tudung. Kilang kata tak payah pakai tudung, tak boleh pakai tudung. Tetapi oleh kerana tak yakin rezeki itu pemberian mutlak daripada Allah, lalu dia membiarkan anak dia hal keadaan ikut undang-undang kafir. Masuk tempat kerja tak boleh pakai tudung, masuk tempat kerja pakai kain skirt, masuk ke tempat kerja dengan keadaan buka aurat. Cerita masalah kafir itu memang anti pada Islam dah lama lah, sejak daripada dulu lagi. Nak cerita pada tuan-tuan, yang mana orang ni dia tak yakin rezeki itu datang daripada Allah, demi nak mendapatkan rezeki dia sanggup juga bekerja walaupun terpaksa memijak beberapa daripada hukum Allah. Ini tauhid rububiyah bang, bukan tauhid kecil-kecil. Orang tanya tauhid uluhiyah, tauhid bahagian ketuhanan. Tak ada orang Melayu kau kerat 18, siapa Tuhan kau? Dia akan katakan Allah. Orang Melayu takkan berubah. Tapi dalam bab rububiyah, boleh kata banyak yang manusia melakukan syirik dari segi urusan dahal karasan, dari segi urusan rububiyah ketuhanan. Ada orang meletakkan rezeki di tangan manusia, ada orang meletakkan penyakit sembuh di tangan bomoh, ada orang meletakkan keselamatan pada tangkal, ada orang meletakkan bahawa jaminan hidup adalah pencen tetap dan berpencen, ada orang dalam keadaan dia meletakkan bahawa dia tidak akan menerimkan kepapaan, bahawa dia yakin bahawa hal keadaan rezeki itu melalui saham haram yang dilaburkan ketika muda, tiap-tiap tahun ambil bonus dan dividen haram jadah itu tadi, lalu dibagi makan kepada anak dan isteri. Wal'iyyazubillah. Bagi tahu manusia hidup ni atas ni ada undang-undang. Faham? Nak cakap orang putih, hidup atas dunia ni Tuhan turunkan kita atas ada undang-undang. Engkau tak payah nak mandai-mandai ramai-ramai orang besar-besar nak buat undang-undang, nak tolak, nak tutup undang-undang Tuhan. Tak boleh. Undang-undang Tuhan dah turunkan sekali. Kau tak payah nak tunjuk otak engkau bijak, lebih bijak mentadbir manusia daripada Tuhan pencipta manusia. Lahir saja engkau atas dunia, Quran dah ada, undang-undang dah ada. Engkau tak perlu dalam keadaan nak mencipta undang-undang yang bukan-bukan, yang bercanggah daripada dasar kemanusiaan. Bahkan di antara engkau tak perlu lagi, kerja engkau menjalankan undang-undang yang telah dihantar dan disertakan oleh Allah. Faham betul-betul hidup ni. Bukan nak tunjuk pandai dengan Tuhan. Jangan. Tuhan yang dah letakkan. Kau tak nak dengar orang cakap Tuhan. Tu Allah, tuan-tuan. Dia jadikan kita daripada tak ada. Kalau ikut proses, di antara ikut pada proses suratul alam yang berlaku ni, kahwin laki-laki perempuan kemudian beranak. Ya ke? Ada orang kahwin tapi tak beranak. Macam mana kau nak pegang hukum adat? Kahwin laki-laki perempuan ada anak, mana ada? Allah, tuan-tuan, saya ulang balik awal mukadimah. Banyak dalam Quran ni dia bersuruh manusia fikir bahawa jalan hukum tu lah berlaku dalam beberapa peringkat. Ada kalanya untung kita jadi umat Nabi Muhammad ni, pasal kita lahir Muhammad itu secara basyariah. Bapaknya bernama Abdullah, maknya bernama Aminah. Dia melahirkan tempat lahirkan Muhammad dengan keadaan tenang dan sebagainya. Bagaimana pula kelahiran Nabi Musa ketika dia lahir dengan keadaan penuh? Pada ketika itu pengawal Fir'aun sedang mencari anak-anak laki-laki, kerana anak laki-laki dijamin akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun, lalu dibunuh dengan perkataan itu. Dia kata wa yaqtuluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dibunuhnya akan anak laki-laki, lalu dihidupkan anak perempuan. Yang ini sistem Fir'aun. Dia tengok kalau kerajaan dia siapa yang akan runtuhkan satu masa ketikanya, dia akan cantas daripada peringkat cawangan terlebih dahulu. Ini sistem Fir'aun. Faham? Dia takut bahawa kerajaan itu besok, kerajaan Fir'aun akan runtuh, lalu dia memerintahkan seluruh pengawal bunuh anak laki-laki, hidupkan anak perempuan. Dia terbalik sama dengan zaman hijrah Rasulullah. Rasulullah pada sebelum kedatangan Rasulullah sebelum kedatangan dia, mereka menghidupkan anak laki-laki, membunuh anak perempuan. Zaman Fir'aun laknatullah ini, mereka menghidupkan anak perempuan, membunuh anak laki-laki.
Apa strategi, apa sistem, apa strategi politik Firaun? Dia takut kuasa dia hilang, dia takut kerajaan dia hilang, dia takut di antara pemerintahan dia hilang kuasa, lalu dicantas sesiapa saja yang bakal menentang kerajaan dia. Yang ini cara daulah Firaun. Faham? Kau jangan buat muka COVID-19. Itu sistem Firaun. Tak tahulah ada orang tiru, tak ada orang tiru, tak tahu. Tapi bang, mukjizat Quran ni sampai pada hari kiamat tau. Faham terjemah ayat saya ni? Kalau ada orang buat kerja Muhammad, pasti masih ada lagi orang buat kerja Abu Jahal. Kalau ada orang buat kerja Nabi Musa, ada lagi dalam, masih lagi ada dalam dunia ni orang buat kerja mengambil peranan Firaun. Kalau ada orang yang berjalankan dakwah seperti Nabi Allah Ibrahim, masih lagi sampai kiamat akan ada orang yang perangai macam Namrud. Itu maksud Quran itu dikekal sampai hari kiamat. Faham tu? Kena faham betul-betul. Nabi Musa, tengok Nabi Musa, macam mana pun bijak dikatakan orang-orang Firaun, dia cuba nak mencantaskan di antara orang laki-laki. Bagaimana Allah meletakkan, menunjukkan zahir bagi kekuasaan dia yang tidak dilihat oleh musuh-musuh dia. Dia membesarkan musuh Fir'aun di dalam istana Fir'aun. Panjang cerita tu bang. Tinggal. Maka kalau depan raja pun dalam keadaan kita dah malu, apatah lagi depan Allah Ta'ala. Sama ada hutang duit ringgit manusia, ataupun mereka yang makan yakuluna amwalan nas bil batil, yang makan duit manusia dengan cara batil. Cara batil. Ambil budak-budak, kutipkan derma, letak RNR, yang tukang buat derma duk menyorok dalam van, duk begini-gini, duk nyorok begini-gini. Istilah, apa masalah kalau kau ada kebenaran, apa yang kau takut nak menyorok juga? Silap bendahari masjid dalam meletakkan perkiraan keuangan masjid, salah penyelenggaraan duit masjid kepada perkara yang sia-sia. Kau ingat senang ke jadi ahli SJK masjid? Kau ingat SJK masjid ni tak akan didakwa ke di akhirat dalam penggunaan hak masjid? Kau ingat JKK ni atau MPKK ni tak kena dakwa ke di akhirat bila dia berkuasa dalam masyarakat? Bagaimana dibawa masyarakat pergi kepada Allah? Bukan segila-gila-gilanya betul nak gebut kuasa, tapi tak nampak tanggungjawab pada Allah. Faham? Oi, engkau ada anak, kau ingat lepas itu je ke? Tak. Bila dah tua-tua ni dia bawa, dia beramal diri dia. Anak dia tak pedulikan, anak dia tak diherankan. Kau ingat boleh selesai itu? Tak. Anak tu akan dakwa, anak akan cari. Payah bang. Kau pergi kuliah, bini kat rumah duduk tengok Raja Lawak, ketawa bergolek-golek sampai masuk bawah TV. Anak tarik keluar kau balik. Kau ingat kes tu selesai gitu ke? Tak. Perempuan ni bang, dia jangan tertekan ni bang. Dia tertekankan semua isu dia keluar. Kat atas dunia, akhirat lagi tengok. Bila dia didakwa untuk terjun ke dalam neraka, dia akan tengok, adakah suami aku mengajarkan aku? Adakah suami aku mengajar aku akan Quran? Adakah suami aku melepaskan akan hukum? Woi, peluk dia memang sedap, tapi dakwaan dia di akhirat. Faham tak? Malang lah bang, kau dapat bini tak kerti baca Quran. Oi, cantik-cantik, timbangan. Pasal kau pilih yang cantik, kau tak tahu dia tu bodoh, tak kerti baca Quran. Jawab, bukan panjang cerita tu, berkait sampai akhirat tu. Kau dapat pula bini kata baca Quran, kemudian bini katamkan anak-anak, semua katam depan dengan bini. Poi, menyala tayar bang. Kau tahu menyala tayar? Bagus. Banyak cerita tu. Sebab itu negeri ni dia tak taruh negeri yang orang puasa cari duit dan enjoy lebih sikit kurang dan berkelah lebih sikit kurang. Bila kata keadaan dah boleh berkelah, berterabur pergi ke laut, pergi berkelah anak beranak, macam tak pernah berkelah seumur hidup. Kau pergi laut lah, pergi Tanjung Bidara, pergi Pangkalan Balak hari Sabtu hari Ahad. Bila dia dah bebaskan sikit ni, penuh dalam. Yang makcik-makcik pun terkejun, berkembang, boom. Dia terkejun sini, Aceh membuat air tuan-tuan. Lepas tu bapak dia pula telefon terkejun dengan seluar pendek batik dia, dengan perut boroi dia.
Dia tergejun dia kat Tanjung Bidara tu tadi, dugong semua lari ke tengah. Buruk rupa bang. Buruk boncit belakang suai pendek batik. Buruk. Kau ambil gambar dia, kau letakkan kat kebun, insya-Allah buruk tak datang. Sian banget. Sebab tu dia bukan negara ni nak enjoy, negara akhir dunia ni bukan nak enjoy, bukan kata Allah bagi rezeki, bukan begitu. Kalau tak ada kata matlamat hidup ni, ayat yang kau baca tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji sekalian daripada kamu siapakah yang sebaik-baik amalan. Kalau hidup ni tanpa ujian, ditakuti dalam keadaan kehidupan ini di bawah tilik murka Tuhan. Faham bang? Sebab tu kata Umar Al-Hariri rahimahullah ta'ala, kata dia, di antara manusia, andainya dalam masa 40 hari kau tak dibala daripada Allah, andainya 40 hari tidak didatangkan kesakitan dan juga tak diduga bagi anak dan isteri kau, dalam tempoh 40 hari kau tidak diuji dengan kekurangan harta, ditakuti dalam masa 40 hari kau ditilik di bawah murka Allah. Allah tidak pandang kau. Allah bila dia mengurat manusia itu tadi, bila Allah Ta'ala di hal keadaan nak berkasih dengan manusia, dia ujinya dulu akan manusia, tahan pada ujian, maka hal keadaan dapatlah dia hirup bagaimana hembusan kasih daripada Allah Ta'ala. Faham? InsyaAllah. Faham tak? Jadi kalau hidup tak ada ujian, dia tak ada makna. Cuba ikhlaskan amal itu betul-betul. Betul-betul ikhlaskan amal. Nak tengok ujian datang tak datang. Ujian akan datang kalau amal itu dalam keadaan ada keikhlasan. Sian. Benar. Tinggal bang. Maka bagaimana pula kalau di akhirat Allah bukakan naib kau, Allah tuntut balik segala dosa-dosa dalam keadaan yang kau tak taubat. Sebab tu orang minta tutup. Kalau siapa boleh tutup aib manusia atas dunia, Allah akan tutup aib dia, 70 aib dia di akhirat. Tutuplah. Dengar kata ada orang berkhaluat, dah diamlah, pedulikan. Kau bukan kerja mahkamah pun, diam, pedulikan. Tengok kata ada kes jahal, keadaan ada kes yang buruk-buruk dalam kampung, jangan bising-bising. Kau bisingkan cerita tu dah jatuh pada satu dosa. Pedulikan dalam bentuk, kecuali pihak yang berkuasa dan yang ada kuasa autoriti saja yang boleh ambil tindakan. Kau jangan nak sibuk-sibuk dalam hal keadaan demikian. Bila takdir kata dalam keadaan ada benda yang kau kaitkan dengan manusia, maka lebih kuat lagi ujian yang akan datang kepada kau, lebih banyak lagi gangguan yang akan datang. Sebab tu buat hal, jalan hal. Ya Allah, aku nak meletakkan pengabdian diri kepada Allah. Ikhlas betul-betul. Tengok ujian datang. Jarang ada orang bercakap, aku cinta Allah, aku cinta Rasul, hidup dia akan senang, dan juga hal keadaan kehidupan dia akan senang, hal ataupun hidup dia dengan keadaan segirang. Sebab apabila orang yang melafazkan perkataan seperti mana dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila seorang sahabat mengatakan aku cinta kau kerana Allah dan Rasul, maka Rasulullah kata bersedialah dengan ujian, bersedialah dengan musibah, bersedialah dengan apa yang akan diuji oleh Allah Ta'ala. Faham bang Susah bang hidup ni. Kalau orang pandang-pandang dia susah. Jadi besok Allah buka. Bila nampak kes orang tutup, diam. Doakan dia biar dia dapat hidayat. Siapa yang benci orang yang buat dosa, satu kesilapan. Dia tak boleh benci pada orang yang buat dosa, kerana orang yang buat dosa tu tidak lagi beroleh hidayat. Tapi kau benci pada perbuatan dosa yang dia lakukan. Faham bang Orang minum marah tu kau jangan marah. Pasal tak ada hidayat ni, siapa-siapa pun hal keadaan dia boleh babas. Bila kau tengok orang dalam buat maksiat begitu, maka kau doa, ya Allah bagilah dia hidayat. Bagilah hidayat. Minta dia bagi hidayat. Pasal kalau ada hidayat, dia tak akan minum, dia tak akan buat maksiat. Minta hidayat. Tapi kau marah, kau benci dan kau pulaukan, padahal ketika itu dalam keadaan dia belum lagi kau doakan untuk hidayat. Siapa manusia hal keadaan yang boleh dalam keadaan berkembali kepada jalan Allah kalau seandainya hal keadaan dibiarkan Allah dalam kesesatan? Siapa yang hal keadaan yang diberikan boleh menyesatkan manusia andainya dia berada dalam kubu hidayat Allah? Allah yang menentukan bagi sekalian. Bila tak, dia kata, kau sayang adik-beradik kau, bangun pukul 2 pagi, ya Allah aku ada adik sekian, ya Allah dia jarang sembahyang, dia tak ada ilmu, pelihara dia, ya Allah dididiklah dia, ya Allah bagilah dia hidayat, bagilah dia taufik, ya Allah. Begitu dia.
Ada doa untuk adik-adik? Tak ada. Jumpa adik-adik. Itu adik aku seorang tu, haprak tu. Teruk. Tak pasal-pasal. Doakan. Bila orang tak ada hidayat di siapa-siapa pun, Allah kalau tarik hidayat, kadang-kadang orang dulu duduk di masjid, dah rajin datang masjid. Bila Allah tarik sikit pada hidayat pada ketika itu, habis tak naik masjid sampai ke mati. Faham bang? Awak tak kuat. Orang yang dapat hidayat daripada minta tolong, minta. Maknanya jangan. Tuan-tuan bila tengok orang saya, ya Allah ya Tuhanku bagilah hidayat, bagi hidayat. Doa. Itu cara orang berdakwah. Kita tak boleh paksa orang. Kita tak ada hak nak paksa orang. Datang masjid boleh. Yang boleh paksa manusia ibadat ni kerajaan je. Sebab tu orang tak boleh tinggalkan hukum sembahyang. Sembahyang adalah urusan peribadi. Peribadi tak kau. Sembahyang adalah urusan kerajaan. Siapa yang tak sembahyang kita laporkan pada kerajaan. Orang yang nafikan wajibnya sembahyang laporkan pada kerajaan. Kerajaan akan suruh dia mengucap 2 kalimah syahadat bila dia mengatakan sembahyang tak wajib. Kalau anda di antara enggan dia dalam keadaan kembali balik mentarik perkataan dia bahawa sembahyang itu tak wajib, hal keadaan dalam masa beberapa hari, maka lalu murtad. Kalau tak andainya tak disuruh dia taubat di dalam keadaan tak bertaubat, maka wajib pemerintah memisahkan antara kepala dan jasad dia. Sembahyang hak daripada pemerintah, zakat daripada pemerintah. Faham? Nak sembahyang le, nak sembahyang tak sembahyang sudah ada, nak sembahyang sudah ada. Jadi orang buat maksiat, orang akan apa? Ya Allah ya Tuhanku berilah dia hidayat. Hidayat aja boleh kau doa, yang lain kau jangan doakan. Ya Allah sihatkan dia, haram. Ya Allah panjangkan umur dia, haram. Kalau kau doakan dia sihat, sejak kau doa dia sihat, dia terus pada bina marak, kau dapat dia punya saham. Itu Imam Ghazali ajar lah. Sebab tu baca pergi rumah orang mati ni, pergi orang tahlil ni, jangan baca doa sembarang-sembarang. Baca doa untuk orang mati je, jangan baca untuk yang ramai-ramai tu. Buang karen. Orang duduk yang datang sembahyang tu, ada yang datang bertahlil, ada yang sembahyang, ada yang tak sembahyang, ada yang sembahyang separuh, ada yang tak sembahyang separuh, ada yang tak tutup aurat, ada yang dua aurat, ada yang begini, ada yang begini, ada yang dalam kocik ada nombor ekor, ada seorang tu dia alhamdulillah dia tak main nombor ekor, tapi dia main pula toto. Apa dia? Dia main toto pula. Ada gini, ada yang ramalan lumba kuda, ada yang ramalan lumba babi, macam-macam ramalan lumba dia ada. Disebab bentuk macam tu. Imam berdoa, ya Allah marzuqna sihatan wal afiyah. Ya Allah kurniakan kami kesihatan dan afiat dan panjangkan umur kami. Orang kurang hajar dengan Tuhan kau doakan sihat. Kau jawab mam. Faham? Kena faham betul-betul lah. Tapi kalau aku jadi imam, kau tak boleh kelentong, tak boleh. Kalau dia tak datang sembahyang masjid dan dia tak sembahyang, aku pergi doa. Tapi aku baca doa lain lah. Doa makan. Dia tak tahu. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia pun amin ya Allah, amin ya Allah. Padahal doa masuk jamban tu bang. Dia ingat dia pandai nak bodoh-bodohkan imam. Kau sembahyang tidak, apa tidak, ini tidak, tiba-tiba nak buat doa selamat. Banyak kau punya selamat. Tak ada yang selamat melainkan seorang saja, Kasim selamat. Oh ya betul. Siapa dia? Kasim selamat. Kasim seorang dia selamat. Itu pun Kasim tak selamat. Kalah adik Combi. Kuat-kuat Kasim pun kalah kat siapa? Combi. Sihat. Nasib kau Kasim. Habuan kau Kasim. Maka itu dia. Kalau Allah minta hutang, aku hantarkan kau rezeki. Di mana kau aku hantarkan kau rezeki. Di mana hal keadaan kau bayar dengan syukur, tak ada. Aku datangkan bala supaya hati kau kembali. Di mana di antara kau hantarkan sifat sabar, tak ada. Hal keadaan aku hantarkan kau dengan musibah terhadap anak kau. Hal keadaan pada ketika itu kau mengeluh dan mencaci maki. Di manakah di antara sifat redha kau kepada ketentuan aku? Banyak hutang dengan Tuhan ni bang. Dalam bab sembahyang memang tak boleh lagi. Saya sendiri berani buat keputusan. Dalam bab sembahyang dia tak ada payung-payung. Tuhan tuntut sembahyang sampai lubang cacing tuan-tuan. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring isyarat anggota, tak boleh isyarat anggota isyarat mata, tak boleh isyarat mata pejam pakai isyarat hati, tak boleh isyarat hati kau tak reti nak jumpa Bilal hantar 150. Dia kasih baju 3 lapis, ada tocang kaki, tocang kepala. Nak payung tak ada.
Faham? Sibukkan petang raya rebus ketupat, sibukkan petang raya duk rebus lemang. Takkan kerja bodoh semua. Piuk cantik-cantik kau masak pulut dalam buluh. Kan ada piuk. Tradisi. Simpanlah tradisi kau. Dah umur 60 tahun kau menyangkung depan api lemang 4 jam tu, kau ingat tak kena dakwa ke? Hoi. Azan lah. Baik, ni sebab begitu. Kau nakkan hari raya sampai dalam perangkat kau bakar lemang berkejam-kejam, kau bakar rebus ketupat berkejam-kejam. Cerita tak ada salah lah. Tapi peringkat umur dah 60 tahun, 70 tahun menghabiskan masa ke arah tu, masalah besar tu sebab. Bila 60 tahun bila-bila dalam keadaan umur memang umur yang dituai oleh umat Nabi Muhammad. Bila-bila saja dalam keadaan kita boleh diambil. Adakah manusia tak rasa cemas? Sepatutnya dalam 60 tahun ini dia akan menggapai. Mana menggapai? Seolah-olah bas ekspres yang dipandu oleh malaikat Israel tu dah start. Maka dicapailah. Mana sempat capai dah. Tengah duduk boleh selawat-selawat. Tengah berjalan tu boleh berselawat-selawat. Bila tengah hal keadaan tengah nak baring tu boleh istighfar. Zikir tu jalan je lah. Pasal 60 tahun adalah di antara waktu yang dasar. Waktu dan yang lazat lah tuan-tuan. 60 tahun kau sibuk lagi adat makan macam tu, nak makan lemang dah, duduk kau menyangkung depan api tu 6 jam. Kau masak duduk bau lemang masak. Ketupat kau rebus sampai 6 jam. Makcik-makcik ketupat dah empuk, otak dia tak pernah empuk, jarang datang masjid, dah kuliah agama pun tak pernah hadir, hubungan dengan Tuhan fardu ain pun tak selesai, tapi sibuk dalam keadaan bentuk baca itu. Ya betul, kalau antara ketupat tu empuk, yang tak empuk kepala dia. Sampai dah perangkat 60 tahun pun dalam keadaan duduk atas dunia masih lagi pegang pada tradisi Melayu dengan makanan Melayu. Tetapi masalah hubungan yang asal, hubungan yang fardu dengan Tuhan tak cukup lagi. Bukan kerja kecil bang, banyak benda yang nak kena jawab dengan Tuhan. Tidakkah aku bagi peluang kamu dalam masa 60 tahun, kata Tuhan. Siap 60 tahun, 45 tahun apa yang kau dah buat. 60 tahun, satu hari kau tidur 8 jam, menandakan 1/3 hidup kau dah habis atas katil. 1/3 dah
habis hidup atas katil saja. 60 tahun makan, minum, bilik air, buang air kecil, buang air besar, berjalan pergi kedai. Habis hampir 20 tahun. 20 tahun lagi untuk ibadat dalam masa 60 tahun. Dibagikan dalam masa 60 tahun tadi, hal keadaan berapa minit kita beribadat satu hari, tuan-tuan. Itu pun kalau hadir hati dekat Tuhan. Jadi pakcik-pakcik yang sebaya dengan tuan-tuan yang sebaya dengan saya ni, kita ni dah emergency. Makna saya katakan jangan nak tunggu ada majlis-majlis agama kita je nak pergi. Tak ada. Gapai Tuhan tu dalam saat macam mana pun. Berjalan dengan berzikir, sebut nama Allah, istighfar ketika duduk. Bila duduk tu jangan duduk free saja pada ketika tu. Mainkan selawat dalam hati seluruhnya. Jalankan hati tu paut, rondakan, jalankan, hidupkan enjin hati tu hubungan dengan Allah. Walaupun jasad kita sedang bermuamalah, berhubung dengan manusia. Yang ni jalan yang akhir lah pakcik-pakcik. Kau dapat tolong yang lain bangun tengah-tengah malam tu lagi cantik lah. Dapat bangun tengah malam tu lagi cantik. Dapat baca Quran tu dia lagi cantik. Pelan-pelan. Jangan dengar tu pula dia jadi putus asa, takut sampai tak beramal, dia jadi masalah besar. Habis. Maka Allah akan tuntut, apatah lagi manusia akan tuntut hutang lagi pada ketika itu. Kalau setengah baca dalam kitab-kitab tasawuf ni, dalam hikayat mengatakan 1 dirham, 1 dinar yang kau sedekahkan kepada, 1 dirham yang kau hutangkan kepada orang, dia tolak ratusan sembahyang sunat besok pada hari akhirat. Lepas tu cepat selesaikan hutang. Kalau nak mati itu diletakkan wasiat tuan-tuan, simpanan telah pun meninggal dunia, ada di kalangan kenalan tuan-tuan, hal keadaan yang telah termakan dan terminum minta halal, segala yang berhutang boleh tuntut pada keluarga. Kesakat kecil-kecil itu tak payah lah, halalkan aja. Sebab tu orang-orang ni dia ajar cara ni. Bila nak tidur tu dia duduk termenung kejap. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang bersalah pada hari ini dengan aku maafkan ya Allah. Sesiapa yang berhutang pada aku tak sempat bayar pada hidupku ya Allah, hal keadaan pada ketika itu aku halalkan ya Allah. Bagi orang yang secara peribadi kalau hutang tu kecil. Kecuali kalau orang hutang pada dia yang banyak lalu dipesan pada bini dia, yang tu dia wajib. Tapi jarang orang nak bercakap, bangun tidur, bila nak tidur dia bercakap, ya Allah, siapa yang salah dengan aku hari ini aku maafkan. Siapa yang hutang kecil-kecilnya, kalau andainya aku mati ya Allah pada malam ini, hal keadaan aku halalkan. Jangan fikir kata halalkan hutang tu satu amalan kecil, besar tu baik, besar. Bila satu hutang dalam keadaan sangkut 1 dinar atas 1 dinar, maka Allah akan tolak ratusan rakaat besok akhirat sembahyang sunat, benda semua transfer kepada orang yang kau berhutang. Ini bab hutang jadi masalah. Dia umpama kata berdosa dengan manusia tu susah, berdosa dengan Tuhan tu jalan dia mudah. Berdosa dengan manusia nak kena minta maaf di mana dalam keadaan dia berada. Berdosa dengan Allah Ta'ala kau boleh minta maaf di mana saja kau berada, walaupun dalam kereta, walaupun ketika dalam bilik. Maka selesaikan dalam bab hutang dulu. Bab hutang kita. Kalau bapak dah mati, bayarkan hutang bapak tu. Bapak ni mati, hutang bapak kau tak bayarkan, tiba-tiba kau buat kenduri. Dah timbul masalah pula. Apa hutang bapak dengan Tuhan? Sembahyang. Apa hutang bapak dengan manusia? Bayar dulu. Apa hutang bapak dengan Allah Ta'ala? Puasa. Maka bayar fidyah puasa dulu. Dah selesai bayar fidyah puasa, baru cerita bab kenduri. Kalau andainya yang wajib hutang si mayat dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba tidak kau selesaikan, kau buat kenduri, jawab di akhirat. Kau temu balik dengan arwah bapa kau, kau akan bertemu balik dengan arwah mak kau, bahawa harta peninggalan dia tidak kau tutupkan bagi hutang dia dengan Allah. Bahkan kau ajak lebih-lebih masjid menyabit dekat rumah kau. Faham? Ayat tu faham tak? Menyabit. Makan ni lebay apa lagi? Jalan je tu. Kalau yang mati tu tinggalkan dia punya perempuan tu cantik sikit, tahlil kang boleh lah 300-400. Kalau makcik dah tua 30 dah lah. Kau agak-agak lah kalau kau pergi tahlil ke rumah orang mati ni 7 hari berturut-turut, diambilnya kau angkat kau bihun kusut. Bihun dah keras, dah liat, tak ada gencah, tak ada sayur, 7 hari kau agak-agak orang ikhlas lah. Silap-silap digelar kerja lelaki kau, rumah arwah Haji Bihun aja pada. Rumah arwah Haji Bihun. Tak ada. Bukan aku suruh hapuskan, boleh buat, tetapi selesaikan dulu hutang dengan Tuhan. Fidyah kau tak selesaikan hutang puasa, mengeliat mayat dalam kubur, tiba-tiba kau nak buat kenduri. Mazhab mana yang kau ikut ni? Bila orang tegah kau kata Wahabi. Tapi yang ini adalah hukum yang asal. Berat bang, jangan nampak kecil-kecil. Selesaikanlah, suruh nak selesaikan.
Kalau tak ada kerja, apa kau oi, kalau tak ada kerja, besok dapat duit, dapat bencin, anak kasih duit, beli beras sekampit. Ni beras sekampit pergi hantar rumah orang miskin. Kata, ini pidia puasa yang pak cik tinggalkan dulu, kemudian yang telah pak cik tinggalkan akan dia, pak cik sedekah akan dikau. Lalu pun dia ambil. Dia ambil itu, kata saya terima bang, maka dah tolak dah, hutang puasa 30 hari dah habis. Boleh faham tak? Tiap-tiap bulan dah keluarkan, bayar sikit-sikit. Jangan nak tunggu mati, beribu-ribu nak bayar pidia puasa. Selesaikan hutang dengan Tuhan dan hutang dengan manusia. Bila hutang dengan manusia, dia kena tulis, taruhkan bawah bantal, taruh dalam beg duit. Ayah ada hutang simpulan 2,000. Ayah ada hutang simpulan 2,000 RM2. Ayah ada hutang simpulan bersimpulan. Maka hukum orang yang berhutang tu syarat dia kena tulis dalam bentuk wasiat. Takut tiba-tiba dalam keadaan dia padam secara tiba-tiba, panjang cerita hisab di akhirat bila orang mati, tergantung hutang dengan manusia, tuan-tuan. Itu dengan manusia. Dengan Tuhan pun selesaikan juga. Tak ada kerja ni bang. Zaman puak ye agogo dulu banyak sibuk ke kita. Bila tak ada kerja, hari Senin tu puasa. Saja aku qada akan puasa, saja aku qada apa saja aku puasa qada kerana Allah Taala. Qada. Senin Khamis buat, Senin Khamis buat. Niat qada. Jangan fikirkan kedudukan kau di sisi Allah dalam syurga, kedudukan kau yang tinggi makam di akhirat dan peringkat tua ni. Kita fikir agak-agak sebelum kita mati dosa terampun tidak. Cukup je cerita tu. Kan cerita kelebihan-kelebihan ni kan, kau berhenti beramal sekejap kau tinggal. Kau beramal sekejap kau tinggal. Cerita. Agak-agak nak tahu cerita tu sifat tu ada munafik tak munafik lagi dengan Tuhan. Nah, ada lagi sifat tu di antara sifat tu berpura-pura tak lagi dalam agama. Agak-agak dah. Kalau tak ada kata nak tidur pada malam ini, kemudian duk menang, ditenang. Kalau tak ada kata malam ini malaikat Israel datang jemput kita, agak-agak adakah dia berita satu gembira bagi orang-orang yang rasa dia banyak ibadat? Dia rasa satu gembira ke kerana kematian itu merupakan pertemuan hakiki antara dia dengan Allah? Ataupun bila kita, kalau aku mati pada malam ni, ya Allah, dia buka kes puasa, top, ya Allah, berapa banyak aku tinggal sembahyang, ya Allah, lebih munafik lagi dia berlaku bila tak kata kalau aku mati pada malam ni, ya Allah, bini aku muda, ya Allah, anak aku kecil-kecil, ya Allah. Ini soalan-soalan jawapan munafik yang keluar kepada manusia, yang roh datang daripada Allah. Bila nak dijemput balik kembali kepada Allah, dia akan merasa takut, dia akan merasa cemas, menandakan ada sesuatu kesilapan yang dilakukan oleh manusia kerana tidak ada kegairahan untuk bertemu kepada pencipta. Sikit lagi bang, sikit lagi. Aku pun takut juga ni. Kau ingat aku percaya orang dalam masjid kan, dia cakap tengok rupa dia repot. Oi, dia dengar sedap kuliah. Rupa besok minggu depan dah keluar report. Ada ustaz mengajar lebih daripada isyak, undang-undang sampai isyak, lebih daripada isyak. Faham? Mengangguk tapi repot. Oi, faham? Kau ingat aku percaya kau? Kurang. Kau tak payah report, video ni ada. Faham? Maknanya kalau kena sekali semua. Bukan aku seorang. Pasal kalau kau balik, takkan aku ceramah seorang. Engkau duduk yang buat aku sambung ceramah. Faham? Siap. Habis tinggalkan. Maka hak dalam PJ di hadapan raja, jikalau ada kadar sedikit sekalipun, maka setelah malu dan aib engkau kepada raja betapa hangkal pada hari kiamat di hadirat Allah. 100,000 hamba ataupun lebih menuntut mereka itu akan dikau dengan beberapa banyak hutang engkau kepada mereka bersalan-salan setengah, mengambil engkau akan hartanya, menuduh keadaan menuduh engkau yang melainnya, dan demikian itu bersangat-sangatanlah malu dan aib. Betapa juga hal engkau binasa sebenarnya membuat dosa mengikut pada hawa nafsu hingga jadikan akan dikau kulit yang sudah binasa. Faham tak? Kalau malu yang itu pun dalam bab hutang dah terlampau, apatah lagi kalau seandainya orang terlajak dengan dosa. Allah bukakan balik dalam pandangan Tuhan ketika engkau umur 18 tahun hingga 25 tahun, dalam pandangan zat Allah Ta'ala, zat yang maha melihat, engkau melakukan maksiat dalam pandangan Allah, engkau melakukan maksiat menggunakan duit dan harta Allah, engkau melakukan maksiat membawa amanah roh di dalam amanah Allah yang bernama roh. Tak malu ke? Oi, tak malu ke? Yang pertama melakukan maksiat. Dia buat maksiat tu, baik dia berzina ke, baik dia main judi ke, baik dia minum arak, dia menggunakan nikmat Allah ke arah durhaka balik kepada Allah. Malu bang, bukan kecil-kecil malu dia nak jumpa Tuhan ni.
Yang kedua, bila dibagi tahu pula pada ketika itu, ketika kau melakukan maksiat tu, engkau pun dah tahu bahawa Allah wallahu basyirun bil ibad. Allah sentiasa memandangkan bagi kelakuan hamba. Kau tak malu ke ambil duit Tuhan lalu biadab di dalam pandangan Tuhan? Tak malu ke? Semua skrin ni keluar balik bang. Keluar. Tak malu ke besok tiba-tiba Allah berkata, kerana yang pertama kau melakukan dosa dengan menggunakan nikmat Allah, yang kedua kau melakukan dosa dalam pandangan Allah, yang ketiga ada satu rahsia Tuhan yang dalam tubuh badan kau yang dinamakan akan roh, di mana kau melakukan maksiat berserta dengan hal keadaan amanah Allah yang dinamakan roh. Nak berjawab bang. Penat bang, penat, memang penat. Sebab tu minta dengan Tuhan, hasibna hisaban yasira, kau hisab berlaku ya Allah dengan hisab yang mudah. Allah kalau menegakkan keadilan dia, belum tahu 1 juta satu orang akan lepas ke syurga. Manusia ni tuan-tuan, Allah kasih dia duit tapi dia tak naikkan syukur. Dia bangun pagi tu, nafas dia kempang-kempih perut dia tu, dia tak naikkan syukur Allah hidupkan dia. Dia toleh sebelah, tengok bini di sebelah, bini dia pun nafas ha ha. Syukuri Allah kehidupan orang tu. Allah yang meletakkan usia dia, Allah yang menentukan sukatan umur dia, Allah yang menentukan mati hidup dia. Tapi oleh kerana manusia ni terlupa dia pada kehubungan dia dengan Allah, dia bangun tidur dia terlupa bersyukur nikmat hidup, dia bangun tidur dia terlupa bini dia bergerak lagi, dia bangun tidur dia terlupa nikmat besar dah berlaku pada keluarga dia, anak-anak dia semua dalam keadaan sihat, dia terlupa dia bangun tidur hal keadaan sepanjang tidur Allah dah pelihara anak dan bini dia daripada segala musibah dan benda yang mendatangkan mudarat. Banyak bang tuan-tuan, Allah dah bantu. Dah tinggal ke bang? Sampai kat mana tu? Berhentinya jikalau hal keadaan baik, maka betapa juga hal keadaan engkau binasa sebenarnya membuat dosa dan mengikut hawa nafsu. Berhenti ayat tu dekat situ. Tadi orang sebelah kampung kau ni, orang kampung 8, Jaafar, mak dia nama buruk, meninggal dunia malam tadi ke bumi dekat belakang Petronas. Sahabat bapa kepada sahabat saya, maka Allah masukkan dia di kalangan orang yang mendapat keampunan dan mendapat abrar daripada Allah Taala. Bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina minhal badara mislah كما رأينا قد يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور أنت إكسير وغالي أنت مشفى الصدور يا حبيبي ممجد يا إمام الكرام
Balik daripada masjid ni kan, kau maci-maci kakak-kakak, abang-abang balik daripada masjid ni kan, naik motor nak sampai kat rumah, main-main aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan balik besok nak datang masjid, dah naik start motor, tak ada apa-apa nak baca, nak sampai ke masjid, Allahumma salli ala. Baca dalam hati je, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kena dajakkan macam tu. Jangan nak tunggu dalam majlis, jangan nak tunggu duduk atas masjid. Dajakkan hati itu, hidupkan dengan zikrullah dalam masa 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilata wa syarafa wa ta'ala taraka wa ba'asul maqaman mahmud az-zu'ata innaka la tukhliqul mi'ad bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi washabihi sallikin ala nabiyil qawim ij'alna min khiyari ummati was sunnah bi jalali hurmati wa syura ghadan tahta liwa'ihi waj'alna min al-mutamassikin bi sunnati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbishfina min kulli da' wa 'afina min al-bala' rabbishfina min kulli da' wa 'afina min al-waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada yang bantu share. Semoga manfaat pada semua.